Zaman berzaman, Malaysia menjadi tempat pertemuan kebudayaan dan perniagaan, di samping merupakan perjalanan hijrah bagi mereka dari daratan Asia yang mencari bumi baru untuk berbahagia dan bebas hidup secaranya sendiri. Kota Baru, ibu kota Kelantan, merupakan pintu masuk ke Malaysia dari utara. Di sini juga telah lama berlaku pertukaran guru agama di antara Kemboja dengan Kelantan. Sudah logik dan wajarlah ketika dalam darurat, orang Kemboja menuju ke Kelantan untuk mencari perlindungan. Masalah orang-orang pelarian Kemboja inilah yang membawa Tengku Abdul Rahman Putra Al-Had yang dipertua Perkim atau Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia ke pejabat Menteri Besar Kelantan Dato' Haji Muhammad bin Nasir. Ahli-ahli jawatan kuasa Perkim selanjutnya bertemu dengan jawatan kuasa kerja keselamatan negeri, wakil-wakil dari Persatuan Bulan Sabit Merah dan jawatan kuasa sementara bagi orang-orang pelarian. Perkim telah ditugaskan untuk mengelolakan para pengungsi itu dengan dibantu oleh sebuah jawatan kuasa khas bentukan negeri Kelantan. Perkara-perkara mengenai kebajikan dan masalah-masalah para pengungsi itu pun dibincangkan. Rancangan-rancangan direncanakan dan masing-masing pun bersiap untuk menghadapi satu pengalaman yang belum pernah dipikul oleh Malaysia. Orang-orang pelarian itu dibenarkan tinggal di Malaysia atas alasan peri kemanusiaan sambil menunggu keputusan mengenai masa depan mereka. Dapat sahaja kebenaran untuk mendarat, kapal-kapal pesisiran dan perahu-perahu nelayan yang membawa orang pelarian dari Kemboja itu pun menuju ke pantai. Berminggu-minggu sudah mereka ini terdedah di panas terik dan berembun di malam gelap, hidup hanya oleh kebulatan tekad. Jejak sahaja di bumi Malaysia, harapan baru untuk satu hidup baru pun mula bertunas. Serta-merta, pegawai-pegawai setempat dan pekerja sukarela pun bertindak. Setiap pengungsi, lelaki, perempuan dan kanak-kanak disuntik mencegah penyakit. Manakala yang sakit dan yang tenat segera dirawat. Lari tergesa-gesa dalam ketakutan, mangsa peperangan Indochina ini hanya sempat membawa apa yang terdaya sahaja. Keselamatan dirilah yang menjadi faktor utama. Tiba dalam 2 gelombang, mereka berjumlah lebih 1,500 orang. Selepas pemeriksaan imigresen dan perubatan, mereka pun dibawa ke sebuah kamp di mana khemah-khemah telah didirikan dengan bantuan dari pihak tentera darat.
Sementara itu, berita mengenai penderitaan orang-orang pelarian dari Kemboja itu telah pun sampai kepada rakyat. Selain daripada Perkim, pihak akhbar utusan Melayu pun berseru meminta derma. Rakyat menyahut secara spontan. Dengan sendirinya mereka menganggap sebagai satu kewajipan mereka membantu para pengungsi yang malang itu, kerana mereka mensifatkan mereka sebagai saudara sendiri dalam satu keluarga besar sesama manusia. Apakah masa depan bagi kanak-kanak yang tak berdosa ini? Tiada siapa yang mengetahuinya. Tapi untuk masa ini, mereka semua perlu hidup. Dan hiduplah mereka atas murah hati si tuan rumah. Setiap sen yang diderma oleh orang Malaysia ditabungkan ke dalam usaha murni belas kasihan ini. Makanan yang mereka makan bukan sahaja membantu menghidupkan mereka, bahkan menguntumkan senyuman manis terhutang budi bahawa ada juga orang yang mengenang mereka. Lain jenis bantuan amat berguna bagi mereka yang memerlukannya, seperti pakaian umpamanya. Bukan sahaja untuk menjaga badan dari hawa, bahkan menjaga maruah sebagai manusia juga. Berkat belas kasihan dari rakyat setempat, kehidupan di kamp pengungsi ini tidaklah begitu berat. Yang mampu menambahkan lagi ruang kediaman agar selesa hidup di samping menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Kebersihan dan kesihatan utama dalam hidup harian mereka. Taat pada agama, mereka tidak lalai sejenak pun memohon bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putus asa tidak sekali-kali. Dalam sembahyang menjulang harapan. Agama telah mengeratkan lagi persaudaraan mereka dan menuntun hormat serta kepercayaan kita terhadap mereka. Kepada Tuhan mereka memohon taufik dan hidayah untuk berdiri di atas kaki sendiri, tanpa membebankan lagi mereka yang dipohon perlindungan. Sementara itu, rombongan pertama orang-orang pelarian telah pun menetap di kampung-kampung. Sebilangan dari mereka telah diambil sebagai keluarga angkat oleh mereka yang tidak terpandang sebelah mata pun akan penderitaan sesama manusia. Di sini, Tengku menemui setengah-setengah mereka yang tinggal bersama-sama dengan keluarga angkat mereka. Bukanlah semua pengungsi demikian bertuah. Masih ada lebih 1,000 orang lagi yang tinggal di khemah-khemah tentera di kawasan yang rendah tanahnya, kerap dilanda banjir. Para pengungsi
perlu dipindahkan ke tempat tinggi untuk mengelakkan mereka dari bahaya banjir. Sekalipun ada kutipan dari rakyat dan bantuan dari Pertubuhan Sukarela serta Suruhanjaya Orang Pelarian Bangsa-Bangsa Bersatu, Perkim sangat suka hendak mendapatkan wang yang cukup bagi mengelolakan para pengungsi itu. Perkim terpaksa membelanjakan lebih RM2,500 sehari atau RM75,000 sebulan untuk makanan sahaja. Ada banyak perkara lain lagi yang perlu diusahakan juga. Kanak-kanak perlu dilanjutkan pelajaran dan pendidikannya. Sudah pun diadakan kelas-kelas bahasa Malaysia bagi kanak-kanak dan orang dewasa untuk membolehkan mereka berhubung dengan penduduk-penduduk setempat. Lelaki dan perempuan yang lain juga perlu diajarkan pertukangan seperti menenun, menjahit atau bertukang kayu supaya dapat mereka berdikari. Yang mahir pula sudah pun beroleh mata pencarian di setengah-setengah perusahaan tempatan seperti di kilang tembakau ini. Berlainan pula halnya dengan orang-orang pelarian dari Vietnam di Pulau Perhentian yang telah pun dipelawakan rumah di Amerika Syarikat dan lain tempat. Mereka yang dari Kemboja ini, tiada tempat lain yang hendak dituju. Mereka sudah pun menyuarakan hasrat mereka hendak menetap di sini. Satu lagi langkah untuk mengelakkan mereka menjadi satu beban pada masyarakat setempat ialah menempatkan mereka yang ingin di rancangan-rancangan kemajuan tanah. Walaupun demikian, ini merupakan langkah sementara sehingga terhurai masalah masa depan mereka. Perkim masih perlukan wang lagi untuk menjayakan tugasnya, iaitu mengendalikan lebih 1,000 orang pelarian yang masih di khemah-khemah tentera. Masalah masa depan mereka tidak dapat diselesaikan sehari dua. Ia tetap tumbuh dengan pertumbuhan manusia. Sementara masa depan mereka tidak teramal, masa kini mereka perlu dihadapi. Masih banyak lagi derma dan bantuan diperlui. Berilah sumbangan atas nama kemanusiaan.